Hello, hi guys, selamat kembali. So, Toyota Camry facelift Jurassic 8 untuk tahun 2022, facelift tahun 2022. Saya tak pernah lagi review Toyota Camry sebelum-sebelum ni dan boleh katakan jarang sekali saya review sebuah kereta segmen D. Adapun Audi S6 dengan Honda Accord kan. So dalam video ni saya akan terangkan serba sedikit adakah korang berbaloi untuk memiliki sebuah segmen D untuk tahun 2022 ni, ataupun dengan harga tersebut korang dah boleh dapat sebuah segmen C SUV, ataupun dah tak jauh korang boleh terus beli je premium brand Continental car segmen C. So tanpa buang masa, saya akan ceritakan lebih detail dalam video ni tentang Toyota Camry. Cuaca dah nak hujan, siapa pakai headphone buka sekarang. So let's go! Let's go! Let's go! Biar jalan berliku, takkan ku perlahankan laju, biar kabur mataku. Okay guys, ini adalah Toyota Camry facelift tahun 2022 dan kereta ni adalah terkategori dalam sebuah kereta segmen D dekat Malaysia ni, ataupun orang gelar segmen Proton Perdana ya, ataupun kita boleh cakap segmen ala-ala BMW 5 Series ataupun Mercedes E-Class, tapi itu adalah premium brand, tak boleh kita bandingkan. Dan kalau kita nak bandingkan dia punya head to head comparison, kita boleh bandingkan dengan Honda Accord ataupun Hyundai Sonata, ataupun sebelum ni sekarang dah tak ada Nissan Tiana, ataupun sebelum ni pun ada juga sekarang dah tak ada Kia K5 Optima, dan satu lagi adalah Volkswagen Passat. So itu semua adalah terkategori dalam kategori segmen D, yang mana kereta ni fokus dia adalah more untuk comfort, more untuk penumpang belakang selesa, ruang luas belakang, depan, boot space semua besar. Dan perbezaan di antara Camry yang sebelum ni dengan yang sekarang ni facelift adalah dia punya grill bahagian depan ni warna yang ni warna gloss black, dan dia ada cover keliling ni menampakkan dia macam ada shield kiri kanan tu kan. Tak banyak perubahan sebenarnya, tapi ada perubahan daripada segi enjin, yang mana kalau kita tengok sport rim dia pun sama juga, masih menggunakan 18 inci, tapi dia punya design dia yang kali ini adalah dual tone menggunakan 18 inci juga. Dan bahagian belakang lampu dia tu ada sedikit saja perbezaan daripada segi grafik, dia ada gelap sedikit. Itu saja daripada segi luaran. So kita nak cerita pula daripada segi dia punya bahagian dalaman, apa yang berubahnya, dan daripada segi dia punya powertrain. Itu yang paling banyak perubahan dan paling penting. Jom. Okey guys, bahagian dalaman Toyota Camry facelift ni adalah satu bahagian yang paling penting sekali ya, sebab kita duduk kat dalam ni kita nak selesa, dan kereta ni dibuat adalah untuk selesa. Dan saya paling suka sekali bahagian dashboard dia. Kalau korang tengok, dia ada berbentuk ala-ala triangle dekat sini, dan dia ada curve. Ada curve, dan dia punya center console ni ada berubah sikit. Kalau dulu dia punya head unit ni dia dekat bawah sikit, yang ni dia agak lebih terapung, dan yang ini didatangkan dengan skrin yang lebih besar sikit, iaitu 9 inci. Dan bagi saya dia agak terlebih besar sebab skrin 9 inci, tapi dia lebih lagi kiri kanan ni ada button-button. Tapi at least ya saya sukalah sebab dia physical button, bukan touch button kan. So bagi saya, kalau saya drive, saya capai, saya rasa pakai jari, physical button, bukan touch screen button. Daripada segi steering masih sama, dan kalau korang tengok button-button yang ada dekat Camry ni, perasan tak? Saya ni first time saya perasan dia adalah sebiji macam button yang ada dekat dalam Myvi. So Myvi yang sekarang dia ambil button daripada steering Altiva. Altiva pula dia ambil daripada Toyota lah kan. So dia ada persamaan. Tapi siapa yang pakai Camry tu jangan terasa ni lah kan. Sebab banyak benda-benda yang ada dekat dalam ni yang tak ada pada kereta-kereta lain, termasuk kereta-kereta Continental yang level C segmen kan, 250,000 ke bawah tu memang tak ada. Sebagai satu contoh, kereta ni didatangkan dengan telescopic steering adjustment power elektrik. Dah tak payah nak kruk, tak ada. Nampak ni, tarik ke depan, tolak belakang, atas dan bawah. Kat center tengah ni dia ada wireless charging ya, wireless charging dia ada switch, tekan. Ya. And then dekat sini ada satu USB port, ada satu power outlet. And then apa yang baru untuk Camry ni adalah dia didatangkan dengan driving mode yang baru. 3 driving mode, dan button dia ada dekat tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni kalau korang tengok tak semak, clean, tapi cukup, gear selector pun cukup besar, size yang ideal. Dan kat tengah-tengah sini cuma ada driving mode saja, ada eco,
normal mode dan sports mode. Cukup simple dan mudah difahami. Dan kemudian ada button auto hold dan electric parking brake. Dua cup holder dan dia ada armrest. Armrest dia sangat-sangat panjang dan besar. Korang boleh letak handbag. Kalau handbag perempuan yang kecil tu kan, korang boleh letak 2 ataupun 3 kat dalam ni. So sangat-sangat praktikal. I love it. Daripada segi pandang pertama pun saya dah suka. Ya, presentation dia kita tahu this is not fully premium car, tapi daripada segi practicality saya suka. Dan kereta ni didatangkan dengan 3 zone climate control. Kalau sebelum ni, Camry yang sebelum ni didatangkan dengan 2 saja, iaitu bahagian depan, kiri dan kanan. Tapi yang ini belakang pun kita boleh adjust climate control. Nanti saya akan ceritakan bahagian belakang. Dan satu lagi, kereta ni didatangkan dengan panoramic camera. Ya, panoramic camera dia, wow, dia boleh nampak tayar. Dia ala-ala macam Land Rover. Okay, dia check surrounding dulu. So this is dia punya panoramic view camera dia. Dia punya grafik memang bagi saya agak sederhana. Biasa sangat, tak ada apa yang kita boleh wow kan kat situ. Memang macam ala-ala grafik tahun 1992. Tapi at least dia ada. Sebab banyak lagi kereta yang tak ada. Bagi saya cukup kalau kita nak nampak ada kereta kat belakang ke kan, kiri kanan ada orang mengendap sembunyi kat kereta sebelah kan, enough for me. Dan kereta ni didatangkan dengan pedal shifter. Saya nak ceritakan daripada segi dia punya enjin dengan powertrain dia. Actually kereta ni didatangkan dengan enjin baru. Tapi enjin tersebut sama je, cubic capacity dia dengan Camry yang sebelum ni. Tapi kali ni didatangkan dengan enjin 2.5 liter NA Dynamic Force. Yang mana horsepower dan torque dia meningkat. Agak ketara juga, agak signifikan. Yang mana kereta ni dia boleh produce sehingga 209 horsepower dan 253 Nm of torque. Wow, 253 Nm of torque tu. Inilah kereta yang appear dalam video Raja Torque Honda City RS tu kan, hybrid tu kan, yang dikatakan Honda City boleh capai 253 Nm torque tu, dia mainkan dengan Camry kan. Itu adalah Camry yang sebelum ni, tapi sekarang Camry yang ni dia dah upgrade. Dia pun dah capai 253 NA, tanpa hybrid, tanpa turbo, tanpa apa. Wow. Dan satu lagi, transmission pun di-upgrade. Daripada sebelum ni adalah 6-speed automatic, yang ini menjadi 8-speed automatic. Menjadikan kereta ni gear ratio dia lebih variable, lebih banyak, dan membuatkan low speed, according to sifu saya, Uncle YS Kong. Dia kata low speed kereta ni kalau korang drive konsisten secara disiplin 80 km sejam, RPM boleh dapat bawah 2. Tak sampai 2 lah, dalam range 1000 something. Means kalau RPM yang rendah dengan kelajuan yang macam tu, bermaksud banyak kelebihan, iaitu nombor 1, bunyi sekeliling adalah lebih senyap. Nombor 2 adalah secara logiknya, ini orang yang tak pakar macam saya ni, secara logik kalau saya fikir RPM rendah dah tentulah minyak jimat. Yap, minyak kereta ni dikatakan lebih jimat, lebih kurang 8% daripada Camry yang sebelum ni. Dan fuel consumption dia dikatakan boleh pergi 6.8 liter per 100 km, dan kalau kita convert dia lebih kurang 14.7 km per liter, which is bagi saya dengan berat kereta ni 1.5 tan lebih, dengan dia carry pelbagai safety features, wow, sangat-sangat jimat. Of course itu adalah maximum numbers, tapi kalau maximum numbers yang sama juga macam ni, saya boleh katakan lebih kurang macam Pro 2 Alza. Ya, Pro 2 Alza pun saya anggarkan mungkin lebih kurang 15 ke 17 km per liter, which is untuk Camry besar macam ni sangat-sangat baik. Dan daripada segi safety, selain kereta ni di-equip dengan 7 airbag, kemudian of course ada ABS, EBD, traction control, whatever they call it, dan dia datangkan juga dengan DVR, dia ada panoramic view camera, dia juga didatangkan dengan fully package of ADAS dan Toyota Safety Sense. Okey, kita nak start cerita bahagian belakang dia pula. Ini adalah satu bahagian yang sangat-sangat best, sangat-sangat teruja kalau saya beli kereta ni, iaitu first kali kereta ni didatangkan dengan Boss switch button dekat bahagian seat sebelah sini. Wow, korang boleh adjust depan belakang. So kalau katakanlah sebelah sini kosong kan, ataupun ada anak kecil kan, tak perlulah korang keluar nak adjust semata-mata. Tak perlu. Korang boleh adjust waktu korang tengah drive. Ataupun penumpang belakang, kalau ada toke kat belakang ni, kalaulah ada toke kat belakang ni, dia boleh adjust sendiri. Tak perlu ada orang kat depan ni. Bahagian belakang ni daripada segi dia punya keluasan dia, bagi saya sangat-sangat luas. Dan yang best sekali adalah daripada segi dia punya center armrest.
ia mempunyai pelbagai fungsi. Kalau korang tekan button tu, dia akan control daripada segi dia punya climate control untuk aircon belakang, kemudian dia boleh control volume kereta, dia boleh juga control untuk station radio ataupun mode nak pasang USB port ke, Bluetooth ke, semua dia boleh control daripada bahagian belakang. Dan yang paling best sekali, dia boleh adjust dia punya seat angle, recline angle dia. Wow, bagi saya ini adalah salah satu kelebihan untuk Camry ini, yang mana dia fokus bukan saja untuk driver, tapi dia juga fokus untuk penumpang bahagian belakang, yang mana itulah motif utama sesebuah segmen D itu dibina. Boot space kereta ni bagi saya antara yang terbesar, iaitu sebesar 524 liter. Bagi saya 500 liter tu adalah satu benchmark kalau saya nak cerita boot space tu besar ke tak besar kan. Kalau boot space dia lebih daripada 500, ya sangat-sangat besar, enough. Cuma seat belakang ni dia tak boleh dibaringkan secara 60-40 split, dia fix macam tu, itulah sayangnya. Cuma dia cover pula, kita boleh buka, ada lubang kat bahagian tengah-tengah ni. So kalau korang ada barang yang tak berapa besar tapi panjang, korang boleh masukkan daripada boot tu. Ya, mana tahu nak shopping dekat IKEA ke kan. Walaupun design dia bagi saya a little bit outdated, sebab kereta ni bukanlah lahir pada tahun 2020 ke atas, tapi saya suka design ni. Bagi saya dia nampak relax, nampak evergreen, dan ditambah lagi dengan dia mempunyai ambient light dekat dashboard dan dekat tepi pintu ni kan. Bagi saya acceptable, sebab kita tahu kereta ni bukanlah super premium, but it's a premium enough untuk kategori harga yang macam gini, dengan everything is a soft touch here. Mana-mana yang korang mampu tersentuh, kebanyakannya adalah soft touch. Okey, saya takkan test drive kereta ni sebab saya nak tinggalkan konten tersebut, pandangan tersebut kepada sifu saya, YS Kong, sebab dia yang sharekan kereta ni kepada saya. So kalau korang memang intent nak tahu tentang performance handling kereta ni, korang boleh straight away pergi ke channel YS Kong. Saya tinggalkan link video tersebut dekat bawah ni. Dan secara ringkasnya, apa yang saya faham daripada dia adalah dia mengatakan this is the best Camry so far yang Toyota pernah bina. Dan dia mengatakan dengan enjin Dynamic Force ni hampir ciri-ciri tersebut sama dengan even a Lexus ES250. Dan actually platform kereta ni pun boleh dikatakan sama dengan Lexus ES250, which is dia menggunakan platform baru TNGA, Toyota Global Platform kan. Bila kata Toyota Global Platform ni, of course belakang dia dah menggunakan suspension double wishbone dan bahagian depan MacPherson strut. Okey guys, itulah serba sedikit apa jua yang korang perlu tahu tentang satu model yang pernah popular suatu ketika dulu kat Malaysia, sebelum banyak model-model baru yang diperkenalkan kan masuk ke dalam Malaysia, Toyota Camry. Dan sekarang dia dah sampai ke generasi yang ke-8 dan dah sampai ke pertengahan dia punya life cycle facelift. Dan harga kereta ni adalah didatangkan $199,000. Wow, kalau kita fikir balik, flashback tak payah lama, mungkin dalam 10 tahun lepas, harga kereta-kereta segmen D dekat Malaysia Japanese adalah sekitar lebih kurang 160,000, tak silap saya kan. Tapi dengan peningkatan yang agak begitu ketara, banyak improvement yang diorang bagi kat dalam kereta ni, sehinggakan ada feature-features yang ada kat dalam kereta ni tak ada dekat dalam kereta brand-brand premium segmen C kan. Macam 3 Series pun banyak-banyak yang dia tak ada. Even C-Class yang baru masuk kan, banyak-banyak yang tak ada. Dan terpulang sebenarnya kepada korang semua, sama adakah korang nak lebih pilih sedan segmen D ataupun SUV C segmen. Terpulang kepada korang, minat masing-masing. Kalau korang nakkan sebuah kereta yang lebih selesa dan lebih agile, yes, ini segmen D sedan. Tapi kalau korang nak kereta yang mungkin nak redam banjir ke kan, duduk kawasan bandar, nak masuk barang yang lebih panjang, bukaan boot yang lebih luas, mungkin SUV segmen C. Dan saya harap hujan sekarang tengah nak turun dengan semakin lebat. Harap ada sesuatu yang mungkin korang boleh ambil daripada video ni sebagai ilmu yang korang boleh manfaatkan. Dan of course, saya Nas Abdullah, saya hargai sangat-sangat sekiranya korang dapat bantu saya dengan smash button subscribe dekat bawah video ni. So, akhir kata, saya Nas Abdullah. Salam strategi. Fight!